Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, syukur pada Allah, dengan izinnya dapat kita bersama lagi. Pada kali ini kita sambung muka surat 44. Muka surat 44 ayat yang ke-263. 263. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله. Marilah sama-sama kita membaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل
فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Segala puji bagi Allah, Tuhan alam ini. Kepadanya lah kita minta tolong. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selawat dan salam kita ke atas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, keluarga Nabi serta para sahabat semuanya. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Serta doa kita kepada sekalian muslimin muslimah yang ikut Nabi, para sahabat sampai kepada hari kiamat. Allahumma rabbana ishrah lana sudurana, ya Allah lapangkanlah dada kami sekalian. Wa yassir lana umurana, mudahkanlah segala urusan kami. Waj'alna minal ladina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanah. Dan kejadilah kami semua ini, ya Allah, orang-orang yang selalu sentiasa mendengar, mempelajari ayat-ayat-Mu, kemudian mengambil apa-apa yang terbaik daripada pengajian ini. Allahumma ij'alna min ahlil Quran, ahlullah wa khassatuh. Ya Allah, jadikanlah kami ini orang yang ahli, yang faham Al-Quran. Mereka itulah ahli Allah dan orang khas Allah. Allahumma rzuqna as-sakinah war-rahmah wa du'a al-malaikah wa dzikrallahi fi man indah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami dalam majlis ini tenang hati kami. Sempurnakanlah rahmat-Mu ke atas kami. Sertakanlah bersama kami para malaikat mendoa serta mengaminkan doa-doa kami. Juga ingatan-Mu ya Allah kepada kami sentiasa, khususnya dalam majlis-majlis-Mu bersama para malaikat. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Ya Allah, Engkau sembuhkanlah siapa jua yang uzur sakit yang ada dalam majlis ini, khususnya yang mengikuti majlis ini, khususnya keluarga kami, orang-orang yang meminta kami berdoa kepadanya, saudara-saudara kami yang sedang berjuang di Palestin, di Gaza dan di mana saja mereka berada, serta muslimin muslimat seluruhnya. Allahumma hab lana hukma wa alhiqna bis salihin. Ya Allah, kurniakan jua kepada kami hikmah, iaitu faham dalam agama. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang Engkau kurniakan kepadanya hikmah, pasti ia akan mendapat kebaikan-kebaikan yang banyak. Serta Engkau masukkanlah kami semua bersama-sama dengan hamba-hamba-Mu yang salih. Amin ya rabbal alamin. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, ayat yang ke-262 berkaitan dengan syarat infak yang ada pahala. Syarat kita nak infak berpahala. Kita infak habis duit tapi pahala banyak, macam mana? Allah berfirman, alladina yunfiqun. Alladina tu maknanya orang-orang yang, boleh kita letak sebelum alladhi tu ialah al-mu'minuna, gitu. Boleh kita letak sebelum alladhi tu. Dah. Kalau kita letak an-nas boleh juga, tapi tidak. Infak dia itu walaupun cukup syarat, dia tak boleh pahala juga kalau kafir. Jadi kita letak sebelum alladhi tu, kita takdir al-mu'minuna alladhina yunfiquna. Orang-orang yang beriman yang mereka itu infak. Infak apa? Amwalahum. Infak harta dia, harta mereka. Untuk apa dia infak? Fi sabilillah. Cantik kan? Fi sabilillah, di jalan Allah. Luaslah. Apa-apa yang membantu agama Allah ini dia panggil sabilillah. Lepas dia infak tu, summa. Lepas dia infak tu, dia okeylah, selesai. Tapi syarat lagi ada. La yutbi'una ma anfaqu. Dia tidak mengikuti
apa sahaja yang dia telah infak itu mannan, wala adha. Mannan wala adha, dua syarat tu. Mannan umpak ataupun bangkit, ungkit. Kadang-kadang orang yang menerima infak tu dia tak tahu pun kita je duk ungkit, dia panggil mannan. Bagi tahu kawan kita orang lain, orang yang dapat infak dia tak tahu pun, itu mannan. Wala adha, adha ni menyakiti, menyedihkan orang yang menerima. Itu adha tu orang kena orang terima. Dah lah dia dia infak, lepas tu dia heboh-heboh kepada orang lain tentang sifat yang dia orang yang terima infak tu. Ini dua syarat. Kita tak boleh nak sebut keburukan apa yang kita buat itu kepada orang lain, ataupun kepada orang itu kita menyakiti orang yang kita beri infak tu, tak boleh. Jadi syarat ni, kalau kita tak ada isu ni, kata apa ganjaran kepada orang yang infak harta mereka di jalan Allah, dalam masa yang sama dia tidak ada mannan dan tidak ada azza dalam apa yang infak itu. Ganjarannya besar. Apa dia? Lahum ajruhum, untuk mereka pahala yang agung. Tapi tak nampak pahala dia. Sebab apa tak nampak? Inda rabbihim, Allah simpan di sisi dia. Makna pahala tu tak nampak. Kalau kita nak tunjuk bukti bahawa kita ini infak banyak, tak boleh tunjuk, sebab Allah simpan. Dan simpanan Allah ini akan hilang kalau kita ikuti dengan mannan dan azah, walaupun disimpan. Jadi Allah simpan ganjaran dia. Dengan ganjaran itu dua perkara berikut dijamin. Yang pertama, wala khaufun alaihim, dia tidak akan takut apa yang akan berlaku kepada orang lain, iaitu takut masuk neraka. Khauf ni takut dimasuk ke dalam neraka, kan? Walahum, dan tidak juga mereka itu yahzanun, akan bersedih kerana tak boleh masuk syurga. Maknanya kalau kita tengoklah tiga perkara. Lahum ajruhum inda rabbihim, satu. Yang kedua, wala khaufun alaihim, dua. Yang ketiga, walahum yahzanun, tiga, kan? Tiga sederet akan diberi kepada orang yang infak harta mereka di jalan Allah tanpa mengungkit dan tanpa menyakiti orang yang menerima infak itu. Seolah-olah kita beri infak itu, kita niat kerana Allah, lupakanlah infak kita itu, Allah dah simpan. Jangan duduk ingat lagi. Kalau kita ingat, kita akan jadi, kalau dia buat kita benda-benda yang kita rasa tak sesuai, kita nak ungkit balik, tak kena budi lah, macam-macam. Sedangkan itu kita buat fi sabilillah, untuk Allah dah. Kena budi tak kena budi itu jahat dia. Jahat dia, kalau kita sabar, kita boleh pahala pula. Pahala double pula, kan? Yang penting kita mendapat ajruhum inda rabbihim tu. Kita tengok, kan? Nak masuk syurga kena ada ajruhum inda rabbihim. Nak lepas daripada neraka pun kena ajruhum inda rabbihim. Seolah-olah ganjaran itu merupakan prasyarat nak selamat daripada neraka dan prasyarat nak masuk syurga. Orang kata kita ni masuk syurga bukan dengan ajruhum, dengan ganjaran, kan? Kita masuk syurga ini dengan rahmat Allah. Betul, kan? Betul, memang betul. Tapi nak dapat rahmat itu kena ada ajruhum inda rabbihim. Dia tak habis rupanya orang duk cerita tak? Masuk syurga ni bukan dengan buat amal banyak. Masuk syurga ini dengan rahmat Allah. Untuk dapat rahmat Allah kena pahala banyak. Untuk pahala banyak kena buat amal yang banyak, yang sungguh-sungguh. Untuk buat amal penat. Jadi untuk penat tu kena sabar. Begitu. Dan kita dah belajar, untuk dapat pahala ada 4 syarat.
Kita buat amal ni untuk dapat pahala. Dapat. Pertama, kita buat, kita reti, kita berilmu. Yang kedua, kita buat, kita mula dengan niat. Yang ketiga, kita buat semata-mata mencari redha Allah. Dan yang keempat, kita buat, kita sabar. Apapun yang boleh membatalkan kebaikan kita itu, jangan kita terlibat. Itu 4 syarat tu kata ulama, kalau kita ada, confirm Allah simpan ganjaran kita di sisinya, telah mengikut apa yang kita infak, mengikut apa yang kita buat, kan. Jadi bila dah cukup, automatik kita tak takut lagi kita dimasuk dalam neraka, tak akan dimasuk ke neraka. Dan bila tak masuk ke neraka, kita akan dimasuk ke syurga. Adakah orang yang tak boleh, yang tidak dimasuk ke neraka tapi syurga pun tak masuk? Adakah orang macam tu? Duduk tengah-tengah. Ada orang, nama dia Ashabul A'raf, surah Al-A'raf. Dia ni dia letak di atas pagar dia. Tak pagar, tak masuk syurga, tak masuk neraka. Duduk tunggu, ke mana nak pergi tak tahu. Tengok orang neraka, Masya Allah, menakutkan. Tengok syurga, happynya, tahniah. Dia duduk atas pagar, tahniah kau bagusnya, aku tak tahulah ke mana ni. Tengoklah ke neraka tu. Oh, tak nak tengok. Dia tak nak tengok ke neraka. Dia nampak kiri kanan tu, kan. Jadi dia nak lepaskan diri dia daripada neraka supaya Allah masuk syurga tu. Habis orang dia kena cari, jumpa YB tu, semua YB tak sanggup kecuali YB Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja yang boleh membantu orang yang duduk atas pagar itu. Lama, berpuluh-puluh tahun mencari ruang untuk layak masuk syurga. Penat. Oleh sebab itu, marilah sama-sama saya dan tuan-tuan bersabar bila kita buat baik. Bersabar. Itu. Habis itu, maknanya tuan-tuan cuba tengok sikit lagi ayat sebelum tu. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum, perumpamaan orang-orang yang infak harta mereka fi sabilillah, kamathali habbah, seumpama sebiji benih, ambatat, tumbuh, sab'a sanabil, 7 tangkai dah. Fi, berhenti situ. Fi kulli sumbulatin, pada tiap-tiap tangkai itu, mi'atu habbah, 100 kali 7, 700. Dan setiap kebaikan dengan 10, 7,000, RM7,000 kita dapat infak. Besarnya infak. Rugilah kalau kita ikut dengan manam wala azab, menyebabkan kita runtuh, hilang semua yang RM7,000 tu. Kalau kita infak berapa ringgit, 100 ini berapa banyak kita dapat ajruhum inda rabbihim. Memang layak untuk kita lepas diri daripada neraka, memang layak untuk kita masuk syurga. Makna ayat 161 cerita pasal kelebihan infak. Ayat 162 cerita pasal syarat infak yang kelebihannya itu. Nak dapat kelebihan itu, dia syarat ayat 262. Dalam masa yang sama, ayat 262 juga adalah jaminan orang yang infak dengan cara betul itu mendapat ganjaran. Dari ganjaran itu melepaskan diri mereka daripada neraka, wala khaufun alaihim. Yang ketiga, dia dapat masuk syurga, tidak menunggu lagi di pintu syurga. Jangan kata ku tunggumu di pintu syurga. Betul ke tu? Ada tak ayat ku tunggumu di pintu syurga? Ada tak ayat gitu? Ada, tuan-tuan. Saya jumpa dalam Quran surah Insyiqaq. Kita ni, saudara kita ni kan, adik-beradik kita, anak kita, cucu kita, cicit kita, dia tak masuk syurga kecuali dia jumpa kita dulu. Jumpa ramai-ramai. Ayat mana? Surah Al-Insyiqaq. Cuba tengok surah Al-Insyiqaq. Insyiqaq ni surah juz' amma.
surah Takwir, surah Infitar, surah Mutaffifin. Lepas Mutaffifin Insyiqaq, muka surat 589 ayat yang ketujuh. Ayat yang ketujuh, yang ke-8, yang ke-9. Fa'amman, ayat 7. Fa'amman, maka adapun man, sesiapa, dia tak sebut laki, puan, anak, semua, siapa, offer. Man, siapa sahaja yang bernama manusia di akhirat nanti, utia, dia dikurniakan, dikurniakan kitabahu, kitab amalnya, biyaminihi, dengan tangan kanannya. Allahu Akbar. Beruntungnya orang yang dikurniakan kitab amal dengan tangan kanan. Apa berlaku selepas tu? Fasa, dia akan hisap, dia akan dihisap. Dia terima surat amal, tapi akan dihisap juga. Fasaufa, fa maka, saufa akan, maka akan yuhasab, dia akan dihisap. Hisap juga, tapi hisaban, satu perhisaban, pengiraan, perhitungan yasira, yang mudah. Dia cek on. Masya Allah, seronok tak kita lalu ke Rabla, dia cek kita tak kena lepas. Allah bersyukur besar. Kita lalu ke checkpoint depan Allah nanti, Allah cek dia lepas kita. Lepas sahaja kita lepas hisab ini, kita tak masuk syurga lagi. Ayat yang ke-9, wayang qalibu, dan dia yang qalib dengan makna yazhab, dia akan pergi mencari siapa dia? Ahlihi, keluarga dia. Bila dia berjumpa, saat itu semua mereka masrura, hal keadaan gembira dan happy. Jadi ada orang dulu lagu Ku Tunggumu di Pintu Syurga. Lagu-lagu dulu bagus, diambil daripada ayat Quran, kan? Lagu ni tak tahu, tak faham, ambil kat mana tak tahu, kan? Jadi ini bukti dan dalil orang yang baik memang kena berjumpa sekeluarga sebelum ke syurga. Baik, ahli ini ulama kata satunya keluarga kita suami isteri, adik-beradik, semua yang melibatkan kita, itu dia panggil ahli. Ada lagi ulama menterjemahkan ahli ni kawan-kawan akrab semasa di dunia. Dia berkawan kerana Allah, berpisah kerana Allah. Mereka ini akan diketemukan sebelum ke syurga. Sama-sama dia rasa nikmat kesabaran yang dia sabar semasa di dunia, lalu mendapat berita baik daripada Allah dan diketemukan oleh Allah. Adapun orang-orang yang tidak baik, ayat yang ke-10 tu, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri, adapun orang-orang yang dikurniakan kitabnya tidak berdepan tapi diberi ikut belakang dia, fasaufa yad'u subura, dia tidak jumpa Allah pun, tidak jumpa keluarga pun, masing-masingnya lah. Itu kita takut sangat muslimin muslimat sekalian. Hari ni kalau kita benci keluarga pun biarlah ada had. Benci pun kita kena korban. Kalau Palestin berjuang untuk menegakkan agama Allah, mati-matian kita berjuang untuk bersatu dengan keluarga kita, bermati-matian. Biarlah dia buat jahat macam mana pun, kita tak sanggup nak tengok dia duduk dalam neraka ataupun kita duduk dalam neraka, kerana kita tidak bersatu saat kita berada di dunia. Sesama kawan-kawan kita, biarlah ada kes apa pun, kawan tetap kawan, dunia akhirat kita akan hidup. Begitu juga keluarga, suami isteri, kalau kita kelahi apa pun, janganlah sampai ke akhirat kita kelahi. Aku tak maaf bagimu sampai ke akhirat, menyusahkanlah, lama masuk syurga, maaf je lah, dapat pahala banyak. Begitu. Ambillah situ contoh. Baik, kita pergi pula ayat yang
Yang ke 263, qaulun ma'ruf wa maghfiratun khairum min sadaqatin yatba'uha adha. Qaulun ma'ruf. Qaulun ni apa makna? Satu ucapan. Qaul. Qaul ni apa-apa yang keluar daripada mulut kita boleh didengar oleh orang lain. Kita cakap boleh dengar, sama ada qaulun ma'ruf ni. Qaulun ni kita cakap orang, nasihat dia panggil qaulun, ataupun kita tegur, sahabat, engkau solat ni nampak buntut, dia semaya dia pakai baju pendek, baju singkat, jadi dia bila dia rakaat, dia sujud nampak aurat, jadi kita kena tegur dia. Itu qaulun ma'ruf. Nah, dan apa-apa qaulun yang kita sebut demi kebaikan orang lain ni, tak kiralah keluarga ke siapa-siapa, tapi syarat qaul itu ma'ruf. Ma'ruf tu apa? Ma'ruf itu memberi manfaat kepada orang itu dari teguran kita. Manfaat dunia, manfaat akhirat. Satu. Yang kedua, wa maghfiratun. Maghfirah ni beri maaf ke orang. Maghfirah ni beri maaf ke orang. Orang buat nyakit kita, orang minta maaf, terus kita maaf, kita tak simpan. Itu infak yang besar, dia panggil maghfirah. Maghfirah ini ialah satu anugerah yang Allah beri kita. Kalau kita buat salah, Allah beri maghfirah, selamat kita. Sesama kita, kalau orang minta maaf, kita beri maghfirah, selamat kita juga. Maghfirah ni ada dua. Kita boleh beri kepada orang yang salah, dan Allah boleh beri kepada kita yang salah. Maghfirah. Jadi kalau kita beri maaf pada orang, Allah maaf pada kita, itulah satu usaha yang cukup besar. Kata Allah, khairun, lebih baik. Lebih baik daripada apa? Min sadaqatin, daripada mana-mana sedekah. Sedekah, mana-mana sedekah, kita terjemah mana-mana tu sebab dia sebut sadaqatin. Satu tanwin sadaqatin. Apa jenis sedekah pun, kalau sedekah itu yatba'uha adha, diikuti sedekah itu dengan menyakitkan orang lain, tak payahlah sedekah. Memang sedekah tu tinggi, nilainya RM1, 7,000. Tetapi kalau sedekah itu menyebabkan kita tak boleh nak jaga lidah kita, menyusahkan orang, baik tak payah sedekah, rugi je duit kita. Kita guna cara lain. Cara mana? Cara nasihat. Kalau kita rasa nasihat itu kita ikhlas, guna nasihat itu. Ataupun memaafkan kesalahan orang lain. Itu lebih baik berbanding dengan sedekah yang tidak ada nilai. Apakah qaulun ma'ruf itu lebih baik daripada sedekah? Maghfirah itu memberi maaf pada orang itu lebih baik daripada sedekah? Tak. Sedekah lebih baik, tapi kalau sedekah itu menyakitkan, tak ada nilai. Mana gitu? Baik kita tak payah sedekah sebab membazir, kan? Membazir. Baik kita guna cara qaulun ma'ruf. Qaulun ma'ruf. Kalau kita sayang sangat harta, jadi kita tak payahlah infak, tapi guna cara lain. Jangan duduk diam. Kadang-kadang dahlah kita tidak infak, tegur orang, nasihat orang, dakwah pun tak juga, rugi belaka kita. Gitu. Habis tu, lepas tu tengok ayat berikut ni. Seronok tengok ayat ni. Wallahu ghaniyyun halim. Kenapa? Allah itu ghaniyyun halim. Ghaniyyun apa? Kaya. Halim ni berlemah lembut. Berlemah lembut ni macam kalau orang tu habis duit. Apa habis duit? Allah dia beri ke masjid, habis duit dia. Allah halim. Aku nak cari hamba aku hak ni. Aku nak beri lebih pada tu lagi. Itu halim.
Dalam banyak-banyak nama Allah, Allah sebut Ghaniyun di sini, Allah sebut Halim di sini, dikaitkan dengan infak, dikaitkan dengan qaulun ma'ruf, dikaitkan dengan beri maaf. Maka orang yang memberi maaf, orang yang nasihat berguna, orang yang infak, Allah sangat-sangat prihatin dan jaga dia dengan sifat halim dia. Halim ni jaga betul-betul. Orang yang infak ni Allah jaga betul-betul hamba macam ni. Allahumma amin. Jadikanlah kita semua yang hadir, yang tidak hadir termasuk. Dan Allah Subhanahu Wa Taala Maha Kaya, Ghaniyun. Bila dia kaya, orang kaya ni minta wis lalu. Nah, apa kena minta juga kalau kita tahu Allah Ghani, kita minta, Allah tak bagi juga, kan? Ya Ghaniyu, ya Mughni. Ghaniyun, Allah kaya. Mughni, dia boleh beri kaya kepada hamba yang minta kaya. Dengan syarat dia habis dah duit. Ni minta juga, duit banyak lagi minta lagi. Dah minta infak dulu berhabis. Kadang-kadang kita mati duit tak habis. Rugi juga kita. Kan? Duit banyak tak infak. Tinggal harta itulah pecen ni. Kita pecen ni kan. Bila pecen ni kita pecen lah. Mula-mula sekali kita kena review balik harta kita. Hak mana, duduk kat mana, duduk negeri mana, duduk negara mana sebelum kita enjoy lepas pecen. Cek semua, selesai masalah, dah hutang dah selesai, keluarga-keluarga kita yang kita duk upak celah tu pergi jumpalah masa pecen ni, selesaikan semua. Lepas pada tu baru happy. Kalau pecen terus happy tak selesai masalah berat kita. Kita buat baik, orang dah sumpah kita. Tak reti bahasa. Duit banyak, duit orang tak bayar. Kita tak ingat dah. Dia nak cakap kita. Jadi kita kena balik kampung cari keluarga kita. Kalau ada masalah, mungkin masa budak-budak dulu kita ambil barang dia sebudak kan gitu lah. Dia duk ingat sampai sekarang. Kita balik, mu ada hutang tak dengan aku? Ataupun apa-apalah kita cakap. Selesai sebelum kita jumpa Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak nak Allah pegang kita disebabkan benda-benda yang kecil begitu. Benda-benda yang kecil begitu. Boleh? Itulah. Jadi anda cakap gitu sebab anda tahun depan pecen dah. Tahun depan 60. Hari ni tahun ni 59. Setahun lagi. Rasa baru je dengan UAE. Rupa-rupanya 34 tahun. Dah lama dah rupanya. Jadi insya-Allah saya nak buat, itulah yang saya cadangkan untuk diri saya, nak balik, nak selesaikan apa-apa yang patut semua yang ada yang Allah beri untuk saya kosongkan, untuk tambah-tambah yang kurang. Jadi kita tambah-tambah yang tu tak selesai tak boleh juga kan. Baik muslimin yang dirahmati Allah. Berapa minit lagi? Boleh satu ayat lagi tak? Kemudian habis cerita tu. Ayat yang 264 Allah panggil kita ni. Jom kita dengar Allah panggil apa. Kita pergi jumpa Allah. Ya ayyuhallazina amanu labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, hamba-Mu datang nak cakap apa ya Allah? Allah kata, wahai orang beriman, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Janganlah engkau batalkan, hapuskan pahala-pahala sedekah kamu dengan sebab manni wal adha. Manni wal adha. Mannan, kalau orang jenis dia suka bongkar-bongkar, umpat celah tentang infak dia panggil mannan. Mannan. Jangan sebubuh nama anak kita ataupun kita mannan. Mannanu, mana orang suka bawa diri pergi duk cerita ke orang tentang keburukan orang lain, apa yang dia buat dia cerita balik dengan tujuan untuk riak, untuk tunjuk-tunjuk, dia akan hilang. Tapi dia cerita aku infak, aku nak pahala, kau infaklah juga macam aku, sama-sama kita masuk syurga. Itu tak apa. Dia beritahu infak, dia zahirkan infak semata-mata nak galak kawan lain, tak apa, tak kisah. Ni dia nak riak, nak bangga dengan apa yang dia buat, tak boleh.
La tubtilu, Allah kata jangan kamu batalkan. Tubtilu sedekah itu bukan sedekah. Kita boleh takdir la tubtilu ajra sadaqatikum, pahala sedekah kamu dengan sebab al-manni. Manni kita riak. Wal adha, kita menyakitkan orang yang mendapat infak daripada kita. Macam mana contohnya? Contohnya ialah kalladhi makna karrajulul ladhi, seperti seorang yang yunfiqu malahu, dia infak harta dia, tapi masa dia infak itu ria'an nas. Ri'a' tu bahasa kita riak. Dia boleh guna ria'an nas ataupun ria'an nas. Dua-dua boleh. Guna a ataupun guna ya. Sama dan dua-dua bahasa Arab. Cuma Quran guna ri'a. Dengan mana riak? Apa mana riak? Nak tunjuk-tunjuk kepada orang ramai bahawa dia ni baik, bukan kerana Allah. Dia capu lah. Kalau kerana Allah ada, dalam masa sama riak, dia tak boleh juga. Dia jadi macam syirik. Share dengan Allah. Berarti situ orang ni dia infak, dia batal infak dia, riak. Wala yu'minu billah wal yaumil akhir. Yang ni kita kena ambil ka di atas tu. Kalladzi la yu'minu. Satu golongan riak ni orang Islam, orang mukmin, kalau dia infak riak tak boleh apa-apa. Satu lagi orang yang tidak beriman, orang kafir. Orang yang tidak beriman, wala yu'minu billah wal yaumil akhir. Ni orang kafir. Dia infak dia pun tak boleh apa-apa. Dia membatalkan infak dia dengan sebab tidak beriman dengan Allah dan tidak beriman dengan Rasul, dengan hari akhirat. Satu lagi orang Islam yang infak tapi riak. Lain tu, dua jenis. Jenis orang yang tak beriman, kafir, dia infak macam mana pun dia membuang apa yang dia infak itu, rugi lah. Jadi kita kena beritahu kepada kawan-kawan yang non-Muslim, kau infak ni tak boleh apa seperti mana aku infak, kalau aku riak pun tak boleh apa-apa di sisi Allah. Macam mana kita nak gambarkan orang infak yang tidak ada hasil ni? Famasaluhu, maka perumpamaan orang itu kamasali Safwan, seperti Safwan. Safwan apa? Batu besar yang licin. Batu besar bulat licin. Lepas tu apa berlaku? Alaihi turab, atas batu tu ada tanah. Ada tanah, ada pasir lah, tanah. Lepas tu masa tak hujan tak apa, fa asabahu wabilun, maka menimpalah batu besar yang ada tanah itu wabil. Wabil ni hujan lebat. Agak-agak ada tak pasir ataupun tanah di atas batu bulat yang besar itu bila hujan lebat? Ada pasir lagi tak? Subhanallah. Riak, kufur ini seperti hujan lebat yang menimpa batu bulat yang padanya ada pasir. Pasir itu adalah bilangan pahala yang apabila kita riak, habis hilang pasir, seperti hujan yang menimpa batu yang besar yang di atasnya ada pasir-pasir. Begitulah kita nampaknya. Fatarakahu solda, maka tinggallah Safwan batu besar itu solda, kosong, tanpa ada apa-apa. La yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu, mereka tidak mampu lagi, tidak menguasai apa-apa, ala syai', atas sesuatu apapun, mimma kasabu, dari apa yang mereka usahakan. Tak ada usaha yang banyak-banyak tu hilang begitu. Wallahu la yahdi al-qaumal kafirin, dan Allah itu tidak akan tunjuk jalan kepada kaum yang kufur. Itulah tuan-tuan yang dirahmati Allah, perjuangan kita untuk infak ni pun besar juga. Cabaran untuk infak, marilah sama-sama kita sentiasa meminta pada Allah
supaya Allah beri kepada kita kekuatan untuk sabar dalam kebaikan-kebaikan yang kita berikan, insya-Allah. Nanti kita sambung ayat yang ke-2, ayat berikutnya 265, insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.